Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kawal atau sistem tubuh manusia. Okey, yang pertama kamu akan menyatakan pembahagian sistem saraf berdasarkan fungsi. Okey, yang kedua kamu akan menerangkan fungsi struktur neuron. Okey, yang ketiga kamu akan menyatakan peranan neuron sensori dan neuromotor. Okey, yang keempat kamu akan menerangkan mekanisme kawalan motor terhadap rangsangan. Kemudian yang kelima, kamu akan menyatakan nama dan fungsi hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas dan kelenjar tiroid dalam pergerakan. Okay, ini adalah hasil yang akan kamu dapat untuk pelajaran hari ini. Okay. Dalam kawal atau sistem tubuh manusia akan ada sistem saraf. Okay. Di mana sistem saraf ini sangat penting dalam tubuh manusia. Jika kamu tak ada sistem saraf, maksudnya kamu tak ada rangsangan lah untuk segala pergerakan kamu bila kamu buat aktiviti. Okay. Contohnya kalau terkena air panas, apa tindakan yang kamu perlu lakukan. Okay. Kemudian kalau tersepak batu, apa yang akan berlaku seterusnya? Apa rangsangan yang akan berlaku? Okey, dalam sistem saraf, sistem ini bertanggungjawab mengintegrasi dan mengawal semua fungsi, sistem dan mekanisme fisiologi tubuh manusia. Okey, sistem ini mengkoordinasi aktiviti tubuh manusia melalui penghantaran impuls saraf. Okey, akan ada pergerakan dalam saraf tersebut. Okey, sistem ini juga membantu mengawal atur keseimbangan persekitaran dalam badan melalui proses homeostasis. Sistem saraf akan ada saraf pusat dan saraf periferi. Okey, saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Okey, kemudian saraf periferi terdiri daripada sistem somatik dan sistem autonomik. Okey, fungsi sistem saraf. Okey, sistem saraf ini berfungsi untuk menerima dan menterjemah rangsangan persekitaran. Okey, apa yang berlaku terhadap tubuh badan, kamu akan kamu akan terjemah. Okey, kamu akan fikir apa yang tindakan yang perlu dilakukan. Okey, fasa ini melibatkan penerimaan rangsangan menerusi reseptor dan ditukar ke dalam bentuk impuls sensori. Okey, kemudian yang kedua, dia akan mengintegrasi rangsangan yang diterima. Okey, fasa ini melibatkan proses integrasi impuls sensori dengan impuls motor yang berlaku di bahagian otak. Okey, yang ketiga akan mencetuskan pergerakan motor. Okey, apa pergerakan yang akan berlaku setelah impuls dihantar ke efektor tu. Okey, fasa ini mencetuskan keaktifan efektor di otot untuk menghasilkan pergerakan setelah menerima rangsangan impuls motor daripada sistem saraf. Ini adalah gambar rajah hubungan antara reseptor otak dan efektor dalam fungsi sistem saraf manusia. Okey, bila ada berlakunya sesuatu tindakan, okey, contoh efektor ni, okey, mungkin gambar ini adalah menunjukkan terkena jarum ataupun bahan panas lah. Okey, di mana efektor dia akan menghantar keluar motor, kemudian akan ke bahagian otak. Okey, kemudian akan masuk bahagian sensori iaitu bahagian saraf tersebut. Okey, kemudian akan berlakunya pergerakan. Okey, apa otak akan tafsir dekat sini. Okey. Bahagian sistem saraf. Okay, sistem saraf terbahagi kepada dua tadi itulah, iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Okay, dalam sistem saraf pusat, sistem ini terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Okay, di mana sistem saraf pusat berperanan sebagai pusat integrasi bagi semua sistem yang ada dalam tubuh badan manusia. Okay, fungsi saraf tunjang ialah menyalurkan impuls sensori daripada reseptor ke otak, okay, menerima impuls dari impuls motor dari otak, kemudian menyalurkan impuls motor ke efektor. Okey, di mana otak juga berfungsi menukarkan impuls sensori kepada impuls motor.
Okey, bahagian khusus di otak seperti cerebrum berfungsi memproses maklumat untuk mengubah suai tindakan mengikut rangsangan yang diterima dari persekitaran. Okey, yang kedua iaitu sistem saraf periferi. Okey, yang tadi tu yang kita tengok dalam gambar rajah yang awal tadi tu. Okey, sistem saraf periferi merujuk kepada semua struktur saraf yang terdapat di luar bahagian otak dan saraf tunjang. Okey, peranan utamanya adalah untuk menerima dan mengubah rangsangan persekitaran yang diterima ke seluruh tubuh badan. Okey, sistem saraf periferi ni dia terbahagi kepada dua iaitu saraf somatik dan saraf autonomik. Okey, yang pertama iaitu sistem saraf somatik. Okey, somatik ni berfungsi mengawal fungsi-fungsi motor yang kebanyakan melibatkan mekanisme tindakan terkawal. Okey, semua yang terkawal maksudnya sistem somatik lah. Okey, sistem somatik berfungsi menghantar impuls dari sistem saraf pusat ke tisu otot rangka yang melibatkan penghasilan pergerakan anggota tubuh badan. Okey, yang kedua dalam sistem saraf periferi ni iaitu sistem saraf autonomik. Okey, autonomik ni berfungsi menghantar impuls dari sistem saraf pusat ke tisu-tisu organ. Okey, maksudnya dia hantar apa rangsangan yang perlu dilakukan setelah berlakunya tindakan dari sistem tubuh badan tu. Okey, fungsi sistem autonomik adalah mengawal fungsi tindakan luar kawal pada beberapa organ seperti kadar pernafasan, degupan jantung, bersin, batuk dan kedipan mata. Okey, ini yang dikawal oleh sistem autonomik. Okey, contoh mata kamu tu bukan saja-saja dikedip. Okey, dia mesti automatik autonomik lah. Dia akan dikawal oleh sistem autonomik tersebut. Okey, batuk kita pun tak boleh kawal. Okey, contoh kalau bersin tiba-tiba duduk kat rumah, ada dalam keluarga kamu tu tak bersin. Okey, degupan jantung pun sama. Okey, pernafasan pun kita tak boleh kawal. Okey. Fungsi sistem saraf autonomik. Okey, ini adalah rajah dalam sistem saraf autonomik iaitu yang terdiri daripada jantung, okey, paru-paru, perut, pankreas, kelenjar adrenal, usus besar dan pundi kencing. Okey, sel saraf neuron. Okey, sel saraf neuron ni maksudnya fungsi neuron adalah sebagai pengantar ataupun perantara yang menghubung dan menghantar impuls saraf yang melibatkan transmisi impuls dari satu bahagian ke bahagian yang lain. Okey, ini contoh gambar rajah sel saraf lah. Okey, di mana yang ni kamu kena tahulah. Okey, bahagian hujung akson ni fungsinya apa? Okey, nodus ranvier, okey, selaput myelin, okey, di tengah ini. Okey, akson, okey, badan sel. Okey, badan sel yang besarlah. Okey, yang kecil ni ialah nukleus, kemudian dendrit. Okey, gambar rajah ni kamu biasa tengok dalam subjek sains lah. Okey, kita akan imbas kembali apa yang kamu pelajari. Okey, jadi dalam tajuk ini kamu perlu tahu dia punya kedudukan sistem saraf tersebut. Okey. Fungsi setiap struktur neuron. Okey, tadi ada badan sel, nukleus semua kan? Okey, jadi kamu kena tahu apa fungsi badan sel. Okey, badan sel ialah mengandungi nukleus dan merupakan pusat metabolik sel. Okey, kemudian berperanan sebagai pusat biosintesis dalam mekanisme fisiologi saraf. Okey, hampir kesemua badan sel berada di saraf pusat. Okey, kemudian nukleus. Okey, nukleus ialah bahagian terdapat dalam bahagian badan sel. Okey, yang kecil tadi tu, yang bulat kecil. Okey, organel berbentuk sfera atau bujur dan dikelilingi oleh membran nukleus. Okey, fungsi utamanya adalah untuk mengawal semua aktiviti sel. Okey, kemudian dia berfungsi mengawal pertukaran bahan antara nukleus dan sitoplasma yang berlaku melalui liang-liang di membran nukleus.
Okey, dendrit. Okey, dendrit ni yang kamu nampak tadi tu yang sebelum sampai ke akar tu. Okey, kat badan dia sebelum sampai ke saraf-saraf yang kamu nampak cabang-cabang tu kan. Okey, struktur fiber-fiber halus yang bercabang menganjur dari badan sel, kemudian berfungsi membawa impuls saraf ke badan sel. Okey, kemudian menerima konduksi impuls daripada neuron yang menghantarnya. Dan impuls yang terima akan dibawa ke badan sel untuk meneruskan proses penghantaran yang seterusnya. Okey, diikuti pula dengan akson. Okey, akson ialah struktur fiber panjang yang membawa impuls saraf keluar dari badan sel dan diselaputi oleh bahan yang dikenali sebagai myelin. Okey. Okay, myelin tu dia berada di bahagian luar akson lah, kecil dia, bahagian luar dia menyelaputi. Okey, hujung akson. Okey, hujung akson ni yang kamu nampak tadi tu, akar-akar kecil yang kamu nampak dalam rajah tu. Okey, berfungsi sebagai tempat untuk menghantar atau mentransmisikan impuls ke saraf selanjutnya melalui sinaps. Okey. Kemudian salomelin ataupun selaput melin, okey, membran penebat yang menyaluti akson, okey, terdiri pada lemak dan sambungannya adalah terputus-putus. Okey, ruangan antara bahagian terputus-putus dinamakan nodus ranvier. Okey, selaput melin berfungsi sebagai melindungi gentian saraf atau akson daripada kecederaan. Kemudian membekalkan neutron kepada akson. Okey, yang ketiga penebat kepada impuls saraf. Yang keempat mempercepatkan penghantaran impuls saraf. Okey, neuron sensori iaitu efferent dan neuron motor efferent. Okey, dua jenis neuron yang saling berinteraksi ataupun dalam transmisi impuls saraf adalah neuron sensori iaitu efferent dan neuron motor iaitu efferent. Okey. Neuron efferent berfungsi membawa impuls dari reseptor ke otak. Okey, kemudian makanan neuron efferent membawa impuls respon otak ke efektor untuk menghasilkan pergerakan. Okey, maksudnya kamu kena ingat konsep macam ni. Efferent dia bawa ke otak, efferent dia keluar dari otak ke pergerakan manusia. Okey, setiap rangsangan yang diterima oleh reseptor akan dihantar ke otak untuk diproses. Okey, apa-apa pergerakan dalam tubuh badan kamu, otak yang akan menterjemah. Okey, dia akan kawal diri kamu. Okey, setelah maklumat diproses, otak akan menghantar semula keputusan dalam bentuk impuls saraf ke efektor. Okey, mekanisme kawalan motor terhadap rangsangan. Iaitu kawalan motor ialah proses penghasilan lakuan motor. Okey, dalam lakuan motor terdapat dua jenis, iaitu lakuan motor tanpa kawalan, involuntary, dan lakuan motor terkawal, voluntary. Okey, kamu kena ingat, luar kawal, involuntary. Okey, maksudnya dalaman lah. Okey, kemudian lakuan terkawal, voluntary. Okey, kedua-dua motor ini dihasilkan melalui mekanisme fisiologi yang melibatkan sistem saraf. Okey, maksudnya setiap tubuh badan kamu memang sangat penting sistem saraf ni. Kalau sistem saraf terputus, maksudnya tiada rangsangan lah bagi organ tersebut. Contoh kalau tangan jari kamu terhiris sarafnya, tak bercantum, maksudnya jari kamu tu tidak boleh bergerak. Okey, kemudian mekanisme lakuan motor tanpa kawalan. Okey, iaitu involuntary. Okey, proses lakukan motor tanpa kawalan ni maksudnya dihasilkan secara luar kawalan iaitu secara spontan dalam masa yang singkat. Okey, pelaku tidak mampu memilih atau memodifikasikan lakuan yang terhasil. Okey, penghasilan lakuan motor tanpa kawalan ni iaitu involuntary hanya melibatkan pemprosesan saraf tunjang sahaja. Okey, contoh yang kamu boleh lihat seperti terpijak paku, menarik tangan selepas terpegang benda panas dan sentak lutut apabila diketuk. Contoh sekarang ni kalau kamu kat rumah tu, cuba ambil jarum, letak dekat jari. Tengok. Jika tiada rangsangan, maksudnya kamu akan biar je lah paku ataupun jarum tersebut dekat jari. Okay, tapi bila ada rangsangan, maksudnya bila terkena sikit, kamu akan tarik tangan kamu ke tempat lain.
Okey, seterusnya ialah ini ialah gambar rajah ataupun acah tindakan refleks. Okey, ini tajuk arca ni biasanya terdapat dalam kamu punya soalan struktur lah. Okey. Acah tindakan refleks ni di mana berlakunya tindakan sentak lutut. Okey, ini acah untuk tindakan sentak lutut. Okey, di mana yang pertama reseptor akan menerima rangsangan di periferi menghasilkan impuls sensori. Okey, kemudian yang kedua iaitu penghantaran impuls sensori ke saraf tunjang melalui neuron eferen. Okey, kemudian ini yang tadi cakap ni, eferen dia akan membawa kepada otak. Okey. Okey, kemudian yang ketiga saraf tunjang. Okey, saraf tunjang impuls sensori bersinaps dengan neuromotor yang menghasilkan impuls motor. Okey, kemudian yang keempat, bila dah hantar ke otak yang ketiga tadi tu, kemudian dia akan kembali semula. Okey, tindakan eferen iaitu di mana penghantaran impuls motor ke efektor melalui neuron eferen. Okey, yang kelima penghasilan output lakuan atau tindakan ataupun tindak balas iaitu efektor. Okey, tindak balas ialah efektor. Okey, jadi acah ini kamu perlu ingatlah okey apa pergerakan yang akan berlaku. Okey, yang pertama terima rangsangan, yang kedua hantar impuls saraf ke impuls sensori ke saraf tunjang melalui neuron eferen. Okey, eferen ni maksudnya membawa impuls ke otak. Okey, yang ketiga saraf tunjang. Okey, kemudian akan menghasilkan impuls motor ke efektor melalui neuron eferen, dan kelima penghasilan output lakuan ataupun tindak balas iaitu efektor. Okey. Okey, yang seterusnya ialah mekanisme lakuan motor terkawal iaitu involuntary. Okey, voluntary ialah pergerakan lakuan motor terkawal merujuk kepada semua lakuan motor yang dihasilkan secara sedar ataupun dalam kawalan individu. Individu yang dibenarkan untuk membuat dan menentukan bentuk pergerakan yang ingin dilakukan. Okey, lakuan motor terkawal voluntary melibatkan keseluruhan sistem saraf. Okey, ini ialah rajahnya. Okey, contoh yang pergerakan sistem terkawal di mana yang pertama gambar rajah ni menunjukkan kamu ingin minum air. Okey. Yang pertama penerimaan rangsangan di periferi menghasilkan impuls sensori iaitu reseptor. Okey, kemudian kemasukan sensori di mana penghantaran impuls sensori ke saraf tunjang melalui neuron eferen. Okey, maksudnya neuron eferen ni dia akan membawa ke otak. Okey, semua yang ketiga tu semua impuls sensori dari saraf tunjang dihantar ke otak. Okey, kemudian otak akan mengintegrasi. Okey, dia akan menterjemah apa yang perlu dilakukan. Okey, kemudian yang keempat proses integrasi sensori dan motor berlaku melalui impuls motor. Okey, dia akan menghasilkan impuls motor. Okey, kemudian yang kelima, impuls motor dihantar ke efektor di mana keluaran motor ataupun output motor akan menghasilkan pergerakan di mana apa tindak balas yang perlu dilakukan. Okey, contoh dalam gambar rajah ni lah. Okey, apa yang kamu perlu lakukan iaitu dah ada tindakan, maksudnya kamu angkat air itu untuk minum. Okey, ini ialah tindakan terkawal.